Singapura dan China memeterai 7 perjanjian untuk meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang dari perdagangan kepada keselamatan bekalan makanan. Ini hasil kata sepakat untuk meningkatkan hubungan ke tahap selanjutnya semasa kunjungan Perdana Menteri Lee Hsien Loong ke Beijing. PM Lee dan Perdana Menteri China Li Qiang telah bersama menyaksikan acara menandatangani pelbagai perjanjian tersebut. Selain perjanjian perdagangan dan keselamatan makanan, perjanjian daya tahan rangkaian bekalan turut dimeterai. Dalam bidang R&D, kedua-dua negara akan menyokong 2 projek kerjasama untuk bekalan air dan sekitaran. Di bawah inisiatif jaluran ekonomi laluan sutera, Singapura dan China akan berusaha untuk menangani pertikaian komersil global. Perjanjian lain termasuk pertukaran budaya dan pemuliharaan habitat. Ia juga menandakan berakhirnya siri perbincangan bagi merumuskan kandungan perjanjian perdagangan bebas FTA sedia ada yang dipertingkat. Satu instrumen undang-undang bakal ditandatangani pada tahun ini. China merupakan rakan dagang terbesar Singapura sedang negara ini merupakan pelabur asing terbesar di China. FTA yang bakal dipertingkat bermakna lebih banyak dasar pro perniagaan serta peraturan yang telus selain akses pasaran lebih baik bagi firma-firma. PM Lee berkata kerjasama meluas adalah asas kukuh bagi kemajuan hubungan dua hala. Beliau berkata demikian ketika bertemu PM China Li Qiang. PM Lee disambut PM Li Qiang di Beijing. Kedua-dua orang pemimpin turut menghadiri forum Boao awal minggu ini. PM Lee berkata projek-projek antara kedua-dua pemerintah sedang berjalan dengan baik. Beliau memberi contoh Taman Perusahaan Suzhou yang bakal mencapai usia 3 dekad tahun depan sebagai contoh apa yang dapat dicapai kedua-dua negara dengan rasa percaya yang mendalam disemai sejak berdekad lamanya. PM Lee menamatkan lawatan rasmi 6 hari ke China hari ini. I have been able to update myself on changes in China since last I visited, which was before the COVID pandemic in 2019. And I'm very happy to be able to have the chance to catch up with old friends, to meet old friends in new appointments, and to meet new friends and make new friends, and to be able to take our relationship a next step forward. Meluncur di Taman Papan Selaju terbesar Singapura atau melihat ciri-ciri kehijauan yang inovatif. Inilah antara kegiatan yang boleh dinikmati di bahagian utara Taman Lakeside yang dibuka hari ini. Sukan papan selaju kini semakin diminati di Singapura dengan sekitar 4,000 penggemar tempatan. Mencari tempat yang sesuai untuk berlatih menjadi satu cabaran sehinggalah sekarang. Namun di Taman Lakeside yang baru dibuka, kini tersedia taman papan selaju terbesar di Singapura. Terdapat 5 sudut bagi tahap kemahiran papan selaju yang berbeza di sini. Ada juga tembok untuk aktiviti memanjat serta kawasan berhalangan untuk para peminat sukan parkour. Selain kegiatan sukan, isu kemampanan juga ditekankan. Malah bangunan pertama yang dibina di Taman Lakeside menggunakan kayu yang diperolehi dari hutan yang diluruskan secara mampan. Laluan pejalan kaki di sini pula dibuat daripada sejenis konkrit yang mengeluarkan asap karbon lebih rendah semasa binaannya. We will continue to innovate and make use of the gardens to test bed solutions and technologies that we can potentially use in other parts of Singapore and help us move towards a more sustainable future. Lampu-lampu isyarat tidak lama lagi boleh kedengaran sepanjang masa di 10 bandar di sini menjelang 2025. Ini akan membantu golongan kurang upaya, terutama mereka yang kurang penglihatan, di lebih 300 tempat menyeberang jalan. Bunyi di lampu trafik ini membantu mereka yang kurang upaya untuk menyeberang jalan. Daya usaha tersebut akan diperkenalkan di Tampines dan Bedok mulai Jun depan. Ia kemudian akan diluaskan di 8 lagi bandar termasuk Sengkang dan Yishun. Bandar-bandar itu dipilih kerana jumlah penduduk kurang penglihatan yang lebih tinggi. Penilaian akan dibuat sebelum memutuskan sama ada akan meluaskannya ke bandar-bandar yang lain. Setiausaha Parlimen Kanan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga Eric Chua berkata pelaksanaannya adalah secara bertahap-tahap. Encik Chua berkata demikian semasa satu acara perbincangan
Hala Tuju Singapura melibatkan 150 peserta yang kurang upaya. Turut dibincangkan isu pekerjaan dan hidup berdikari. Bank OCBC dan DBS antara pertubuhan-pertubuhan yang menerima pengiktirafan kerana mengutamakan kesejahteraan dan kesihatan mental di tempat kerja. Anugerah itu dilancarkan oleh Badan Amal Workwell Leaders dalam usaha menggalakkan tindakan berhubung isu tersebut. Ini sedang kadar kesihatan mental tenaga kerja Singapura didapati yang terburuk di rantau ini. Presiden Halimah Yaakob menyampaikan sebahagian anugerah tersebut di satu majlis yang menyaksikan Universiti Nasional Singapura NUS dinobatkan sebagai pertubuhan kesejahteraan paling baik. Majlis itu dihadiri sekitar 400 pemimpin perniagaan dan masyarakat. Bersama mereka berjaya mengumpulkan dana lebih $8,500 demi menyokong para pekerja hijrahan yang bergaji rendah. Saudara, lebih banyak khidmat akan disediakan dengan peralihan Pusat Kegiatan Warga Emas Muhammadiyah Yishun menjadi sebuah pusat penuaan aktif bermula hari ini. Ini bagi menyokong lebih ramai warga emas dalam mendakapi gaya hidup dan penuaan yang sihat. Dengan peralihan itu, sekurang-kurangnya 2,000 penduduk akan meraih manfaat daripada khidmat yang disediakan berbanding 300 sekarang. Jika dahulu, hanya 300 warga emas yang dapat meraih manfaat daripada khidmat-khidmat di pusat ini, ia kini diperluaskan kepada lebih ramai penduduk iaitu sekitar 2,000 yang tinggal dalam lingkungan 2 km dari pusat yang terletak di 701B Yishun Avenue 5 ini. Ini dengan peralihan Pusat Aktiviti Warga Emas Muhammadiyah atau MSAC Yishun menjadi sebuah pusat penuaan aktif. Buat masa ni dia hanya berpusat kepada blok ni, tapi selepas mendukung kepada AAC, rolling code dia jangkauannya lebih luas, 2 km radius insyaAllah. Dan juga aktiviti-aktiviti yang kami laksanakan ada yang perlu kami buat secara berlarutan seperti the vital signs monitoring lah, di mana sekarang pihak pemerintah menggalakkan kita untuk check untuk memerhatikan dia vital signs every day. Peralihan ini sebahagian daripada usaha menggalak penuaan yang lebih sihat dalam kalangan warga emas. Pertubuhan seperti Muhammadiyah ini penting bagi menyediakan perkhidmatan dan juga menyokong kehidupan mereka bersama, dan mereka dapat rasakan mereka ada tempat-tempat untuk mengadu, tempat-tempat untuk mendapatkan sokongan, dan mereka tidak rasa berseorangan. Kita mahu membangunkan satu ekosistem yang mantap, di mana ia memberikan ruang kepada semua pihak untuk memainkan peranan, kerana proses penuaan ini adalah satu proses yang nyata. Sempena meraihkan detik penting ini, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim menyertai para kaki tangan dan relawan MAAC menyingsing lengan mengagihkan pek barangan dapur kepada 200 warga emas di Yishun. Selain teruja menerima pek ini, para penduduk rata-rata melahirkan penghargaan mereka atas khidmat yang disediakan pusat ini. Very friendly, always to come. 1 year I come many times. So often, so often to take care ourselves. Suka dia bertanya, ambil berat kita orang. Jadi kita kadang-kadang pergi ke bawah, buat kerja tangan, exercise semua kan. Jadi kita pun tak boring kat sini kan. Selain saringan kesihatan, MAAC juga berharap dapat melakarkan lebih banyak program lain untuk warga emas berbilang kaum dan mengalu-alukan sokongan para relawan.